Bab 1. Pengurusan Keselamatan Jalan Raya. Kes kajian. Sepanjang jalan raya bermula dari hadapan Pusanika sehingga ke bulatan berhampiran Kolej Ungku Omar. Satu kerja lapangan telah dijalankan untuk memerhati dan merekod ciri-ciri serta masalah berkaitan pengurusan keselamatan jalan raya di sepanjang lokasi kes kajian tersebut. Ia telah dilakukan dengan mengambil kira faktor cuaca, iaitu dijalankan ketika tiada hujan dan ketika ada. Slide seterusnya saya akan menjelaskan tentang apa hasil dapatan yang telah didapati. Yang pertama, lintasan pejalan kaki dan tanda jalan. Terdapat dua lintasan pejalan kaki di sepanjang kes kajian. Lintasan pejalan kaki tersebut telah digabungkan dengan bongol jalan yang mana ini memperbaiki tahap keselamatan pejalan kaki yang menggunakan lintasan berkenaan. Namun demikian, terdapat segelintir pengguna jalan yang tidak bertanggungjawab menggunakan kawasan ini untuk meletak kenderaan seperti yang tertera di dalam gambar. Dan ini membawa kepada risiko kecelakaan kepada pejalan-pejalan kaki. Yang kedua, tanda had laju. Di hadapan bangunan perpustakaan Tun Sri Lanang PTSL, tanda had laju didapati telah rosak dan hanya mempunyai rangka tiang sahaja. Sekiranya tidak diganti secepat mungkin, hal ini boleh membawa risiko bahaya kepada pengguna jalan raya, khususnya kepada pejalan-pejalan kaki kerana PTSL adalah kawasan tumpuan orang ramai. Dalam UKM, had laju kenderaan adalah sebanyak 30 km sejam. Yang ketiga, kotak berhenti bas dan tanda jalan. Sepanjang lokasi kes kajian, terdapat 4 kotak berhenti bas. Yang pertama, di hadapan bangunan Pusanika, di pondok bas PTSL, di pondok bas Kolej Aminuddin Baki dan di hadapan bangunan baru Fakulti Sains dan Teknologi. Masing-masing mempunyai tanda perhentian bas dan kotak berhenti yang dicat dengan warna kuning. Meskipun demikian, kotak berhenti tersebut selalu kerap disalahguna oleh pengguna jalan yang lain sebagai tempat meletak kenderaan, khususnya di hadapan bangunan Pusanika dan PTSL. Apabila berlaku hujan pula, sesetengah kotak berhenti bas didapati telah digenangi akibat air larian hujan yang bertakung, tidak dapat mengalir ke dalam sistem peparitan dengan sempurna. Yang keempat, keadaan jalan dan bahu jalan. Di sepanjang lokasi kes kajian, jalan kebanyakannya rosak dan berlubang, mungkin akibat daripada lama tidak diselenggara atau dibaiki dengan diturut semula, seperti yang tertera di gambar belah atas. Taman pula, kini kerja-kerja penggantian paip bawah tanah menyebabkan permukaan jalan menjadi tidak rata. Apabila ketika berlakunya hujan, seperti digambar di sebelah bawah, lubang-lubang ini menjadi tekungan air dan boleh meningkatkan risiko kemalangan. Selain itu, bahu jalan juga tidak diganti dan ditinggikan menyebabkan ia menjadi tempat pengguna jalan meletak kenderaan yang seterusnya menyebabkan kesesakan lalu lintas. Ini banyak berlaku di sekitar bangunan Pusanika dan PTSL. Yang kelima, garisan jalan raya. Di sepanjang lokasi kes kajian, garisan putih ataupun garisan kuning didapati banyak yang telah pudar ataupun haus akibat lama tidak dicat semula. Yang keenam dan yang terakhir, lampu jalan. Di sepanjang lokasi kes kajian, didapati beberapa lampu jalan yang telah rosak, manakala beberapa yang lain cuma bercahaya dengan malap sahaja. Hal ini adalah amat berbahaya kepada pemanduan waktu malam, lebih-lebih lagi ketika berlakunya hujan, akibat daripada jarak penglihatan yang menjadi terhad. Saya Muhammad Zamzuri bin Ahmad Syukri, nombor metrik A158721. Saya akan membentangkan bahagian mobiliti dan jalan raya yang lebih selamat. Definisi yang pertama, mobiliti bukan hanya mengenai kebolehcapaian, tetapi yang lebih penting adalah mengenai keselamatan jalan raya. Yang kedua, keselamatan jalan raya akan digabungkan pada tahap perancangan dan reka bentuk pembinaan pada semua infrastruktur jalan raya. Mobiliti dan jalan raya lebih selamat merupakan tiang strategi yang kedua. Terdapat 5 aspek untuk mencapai mobiliti dan jalan raya lebih selamat. Yang pertama, pengurangan risiko bagi penunggang motosikal. Yang kedua, pengurangan risiko bagi pejalan kaki. Yang ketiga, pengurangan dalam pelanggaran lampu merah. Yang keempat, pengurangan kelajuan. Dan yang kelima, pengurangan risiko bagi penghuni kereta. Sumber daripada Jabatan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, JKJR. Laluan jalan raya di UKM bagi kajian kes mobiliti jalan dan keselamatan jalan raya yang lebih selamat. Raja menunjukkan
kawasan jalan raya yang untuk kajian kes ini. Rajah tersebut diambil menggunakan Google Map. Jalan raya tersebut merupakan melalui kawasan Masjid UKM dan melalui Kolej Burhanuddin Hilmi, melalui pusat kesihatan Kolej Unggu Omar dan belakang Pusanika. Terdapat 4 aspek bagi kajian kes ini, iaitu yang pertama had laju, yang kedua jalur rentas kuning, yang ketiga lampu jalan raya dan keempat papan tanda jalan raya. Yang pertama had laju, Rajah menunjukkan salah satu kawasan berbahaya bagi jalan raya Adil Samad. Bulatan warna merah itu merupakan salah satu kawasan berbahaya bagi laluan jalan raya di kampus UKM. Kemalangan sering berlaku dan hampir berlaku dalam bulatan berwarna merah dalam rajah tersebut, disebabkan oleh kesesakan jalan raya akibat daripada bas berhenti di perhentian bas, pelajar melintas jalan raya tanpa menggunakan laluan zebra dan kenderaan dengan had laju yang berbahaya. Bulatan berwarna merah tersebut merupakan kawasan yang perlu dibina bonggol jalan raya supaya kenderaan di kawasan tersebut dapat menggunakan had kelajuan. Yang kedua, dengan adanya bonggol tersebut dapat mengurangkan kelajuan kenderaan serta dapat mengurangkan kadar kemalangan jalan raya dalam kampus. Yang kedua, jalur rentas kuning. Jalur rentas kuning ini perlu diletakkan dalam bulatan merah pada rajah di sebelah supaya dapat memberi amaran kepada pemandu agar berwaspada dan memperlahankan kelajuan kenderaan. Yang kedua, jalur rentas kuning adalah antara teknik redaan lalu lintas yang digunakan dengan menarik perhatian pemandu yang turut memberi kesan bunyi dan getaran yang terhasil apabila kenderaan melalui jalur-jalur tersebut. Selain itu, jalur rentas kuning dapat memberi amaran kepada pengguna jalan raya di mana kawasan tersebut merupakan kawasan yang berpotensi berlaku konflik atau kemalangan seperti lintasan pejalan kaki, sedekoh persimpangan jalan atau perhentian bas. Yang ketiga, lampu jalan raya. Lampu jalan raya berfungsi untuk menerangi jalan raya dan dapat memberi visual yang jelas kepada pemandu ketika malam. Lampu jalan raya perlu dipasang di setiap sedekoh supaya pemandu dapat melihat sedekoh berkenaan. Salam sejahtera. Nama saya Muhammad Najah Husni bin Muhammad Yakin, bernombor matrik A161852. Saya akan membentangkan kes yang ketiga, iaitu kenderaan yang selamat di kampus UKM. Pertamanya, apakah itu kenderaan yang selamat? Kenderaan yang selamat adalah kenderaan yang layak dipandu di atas jalan raya ataupun dipanggil sebagai roadworthiness. Dan kenderaan yang selamat juga adalah kenderaan yang mempunyai ciri-ciri keselamatan yang cukup apabila berlaku kemalangan yang dipanggil crashworthiness. Kenderaan di dalam UKM terbahagi kepada 4 bahagian secara umumnya, iaitu yang pertama adalah pengangkutan awam, iaitu bas kifah dan bas MRT yang membawa pelajar-pelajar antara kolej dan juga fakulti. Seterusnya, kereta persendirian, iaitu kereta pelajar, pensyarah dan kaki tangan universiti. Kemudian motosikal yang digunakan oleh pelajar dan kaki tangan universiti. Dan yang terakhir adalah kenderaan universiti seperti bas UKM, ambulans dan kereta universiti. Kemudian gambar rajah menunjukkan peraturan standard yang diimplementasikan oleh bangsa-bangsa bersatu, iaitu United Nations. Secara umumnya, keselamatan kenderaan ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertamanya, mengurangkan had laju kenderaan. Yang kedua, mengurangkan risiko bagi penunggang motosikal. Dan yang ketiga, penambahbaikan dalam peraturan keselamatan kenderaan. Bagi pengurangan had laju kenderaan, ianya boleh dilakukan dengan memasang gadget pemantauan atau pengahat had laju ke atas kenderaan. Seperti contoh, bas-bas pengangkutan awam, kalau kita boleh lihat, ianya memasang satu device yang mengahatkan had laju kenderaan tersebut. Kemudian, bagi pengurangan risiko bagi penunggang motosikal,
dengan menambah baik keselamatan perkhidmatan awam, dan yang terakhir, penambahbaikan keperluan keselamatan pada kenderaan baru. Satu kajian kes telah dilakukan oleh kumpulan kami bagi memastikan penggunaan kenderaan yang selamat di dalam kampus UKM bermula daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan FSSK sehingga ke Masjid Universiti melalui bulatan Kolej Ungku Omar dan Pusat Kesihatan. Kajian kes ini dilakukan dengan mengambil kira 5 aspek utama, iaitu yang pertamanya pemakaian topi dan tali pinggang keledar bagi motosikal dan kereta. Yang keduanya pematuhan had laju di dalam kampus. Yang ketiga, lampu hadapan, belakang, brek dan isyarat kenderaan berfungsi dengan baik. Yang keempat, memastikan keboleh nampak cermin hadapan bagi pemandu bas pada waktu malam. Dan yang terakhir adalah dengan memerhatikan keselamatan penumpang bas UKM. Berikut adalah data yang kami dapatkan melalui pemerhatian yang dilakukan, iaitu sebanyak 50 buah kereta dan juga motosikal yang diperhatikan dan juga 10 buah pengangkutan awam iaitu bas. Apa yang kami perhatikan adalah pengurusan keselamatan pengangkutan awam iaitu penggunaan bas, kifah dan juga MRT perlu ditambah baik kerana pelajar-pelajar apabila turun daripada bas, mereka melintas jalan di hadapan bas tersebut. Ini boleh menyebabkan kemalangan kerana mereka tidak nampak apa yang datang daripada belakang bas tersebut. Jadi cadangan saya adalah satu notis ataupun kertas yang diprint perlu ditampal pada bahagian hadapan bas supaya pelajar-pelajar turun bas dan melintas di belakang bas. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Nama saya Luqman Hakimi bin Muhammad Azimuddin. Nombor matrik A160-533. Saya akan membentangkan dasar keempat, iaitu pengguna jalan raya yang lebih selamat. Dasar keempat adalah membangunkan program yang komprehensif bagi meningkatkan kesedaran kepada pengguna jalan raya agar lebih berwaspada dan mengikut undang-undang apabila memandu. Selain itu, menguatkuasakan undang-undang serta program keselamatan kepada pengguna jalan raya. Strategi yang dirancang adalah meningkatkan program kesedaran. Kedua, menetap dan memantau kepatuhan pengguna jalan raya terhadap had laju. Ketiga, menetapkan peraturan serta memantau pemandu yang memandu di bawah pengaruh. Keempat, menetapkan peraturan serta memantau kepatuhan penggunaan topik keselamatan. Kelima, menetap dan memantau kepatuhan penggunaan tali pinggang keselamatan. Keenam, menetap dan memantau kepatuhan berdasarkan undang-undang bagi operasi angkutan komersial dan kenderaan pengangkutan. Ketujuh, mengkaji, membangunkan dan melaksanakan polisi dalam amalan yang komprehensif bagi mengurangkan kemalangan jalan raya. Dan yang terakhir, menggunakan sistem kecara bagi pemandu baru. Berikut adalah laluan bagi kampus induk UKM Bangi. Gambar berikut menunjukkan kawasan yang sesak dan wajar dipantau dengan lebih kerap. Gambar berikut menunjukkan kawasan Kolej Kediaman di mana pemantauan had laju perlu dilakukan. Kawasan berikut adalah kawasan pengajian, pejabat, institusi penyelidikan dan kawasan rekreasi di mana pemantauan perlu dilakukan pada waktu-waktu tertentu seperti pada waktu bekerja. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Muhammad Iman bin Muhammad Yusof.
akan menerangkan tentang pengurusan selepas kemalangan. Jadi sebelum tu kita tengok dulu kemalangan tu apa. Maksud dia adalah satu kejadian yang berbangkit daripada atau berkaitan dengan kerja yang mengakibatkan kecederaan atau maut. Pada perbahasan ini kita akan terangkan tentang pengurusan kemalangan di jalan raya. Jadi ada beberapa garis panduan yang disediakan oleh pihak Universiti Kebangsaan Malaysia sendiri. Yang pertama adalah saksi kejadian melaporkan sendiri atau menghubungi pihak Wisma Aman. Kemudian selepas daripada itu, jika berlaku kecederaan yang teruk, ambulan akan datang. Ambulan Universiti Kebangsaan Malaysia sendiri akan datang dan memberikan rawatan kecemasan. Seterusnya, kontraktor pembersihan akan membersihkan tempat kemalangan. Kemudian pemakluman dibuatkan kepada Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia atau ROSH UKM. Data dan maklumat yang telah tersedia yang dilaporkan akan dimasukkan ke dalam sistem SPCAM atau Sistem Pelaporan Kemalangan Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya adalah laporan yang disediakan oleh ROSH. Ini adalah data yang disediakan oleh Jawatan Kuasa Keselamatan dan Pengurusan Keselamatan atau ROSH UKM berkenaan data kemalangan pada 2019 dan 2018. Kalau kita boleh tengok, jumlah keseluruhan pada 2018 adalah 67 dan pada 2019 menurun kepada 31, dan kebanyakannya adalah berkenaan dengan kemalangan jenis kenderaan kereta dan motosikal. Jadi kategori mangsa yang cedera, kalau kita boleh tengok jumlah keseluruhan 36 dan pada 2019 36 dan pada 2018 adalah sebanyak 76. Kebanyakannya adalah terdiri daripada orang awam. Cuma pada 2018 kategori pelajar lebih tinggi, iaitu angkanya adalah 55. Sekian daripada kami pembentangan berkenaan dengan laporan ataupun tugasan dinamik kenderaan.